Okay. Saya dengar In Flames. Ya, walaupun saya baca surah panjang-panjang ataupun saya semayang tak tinggal. Saya pun baca surah. Ya, alhamdulillah. Jadi I do enjoy modernity, tapi in our own mold. I think even Kelantanis saya pun boleh cakap macam di Macang ya. Apa penilaian assessment WAF berkenaan dengan 6 bulan pertama kerajaan campuran Anwar Ibrahim? Sejujurnya dismal kerana kepimpinan nombor Dismal satu teruk negara lah. ya, teruk. Yang amat berhormat Perdana Menteri kita ni, he's not governing the country. He's busy campaigning. Okay, explain. Ya. Sebab kalau kita lihat, sangat sukar untuk kita nampak beliau menjelaskan perkara dasar berkenaan hal tuju negara secara jelas. Dalam ceramah-ceramah umum beliau, ke mana-mana beliau pergi, lebih beliau retorik. Macam mana Tun Mahathir criticize beliau. Jadi sebab itulah ekonomi negara kita tumbang-ambing ketika ini. Jadi saya nampak inilah masalah kerajaan yang daripada hari ini. Sebab itulah kami di peringkat Perbankan Perkhidmatan Nasional, kita sentiasa memakai isu-isu pokok tentang KWSP, walaupun saya tahu KJ tak setuju, tapi kita mendengar keluhan rakyat dan kita meminta kalau tidak mahu berikan KWSP, apa alternatif untuk meringankan beban. Itu tidak jelas daripada Menteri Kewangan sendiri. Dan kalau kita lihat juga, beliau jarang berada di pejabat, sentiasa berada di luar dengan majlis-majlis yang bagi saya sebagai seorang Perdana Menteri adanya perlu diberi penumpuan lebih kepada hands on tentang isu-isu besar kewangan khususnya. Saya setuju dengan KJ. Ya, patutnya kalau tak mampu, bagilah MOF kedua kepada orang lebih mampu. Datuk Johgani pun okey. Kan? Sebab saya tak rasa beliau ada keras isu-isu monetary finance yang ada pada hari ini. Tapi bukankah itu satu tuntutan untuk memastikan ada kestabilan politik? Sebab itu Datuk Seri Anwar sentiasa ke lapangan untuk memastikan, macam Waf katalah, campaigning, sebab dia nak pastikan bahawa tidak lagi ada langkah Sheraton. Saya dengar Waf dan rakan-rakan sedang berkomplot untuk mengguling kerajaan tersebut. Sebab tu ni PMX kita terpaksa pergi ke lapangan untuk memastikan ada kestabilan politik. Oh, itu tidak betul. Kita committed untuk memastikan perbankan menyemak imbang kerajaan daripada hari ini. So daripada saudara Waf hari ini, tidak ada perancangan untuk langkah Sheraton kedua. Macam mana kita nak buat perancangan Sheraton kedua? Minggu lepas bila ada undian kita kalah. Dari parlimen bukan? Okay. Jadi perbankan tak ada kekuatan seperti yang ditakut-takut oleh PMX sendiri. Okay, sebelum saya hand off kepada Syahrir, saya nak tanya satu soalan. Ni sebab kita keluar sekejap ni show yang ilmiah. Sebagai seorang intellectual, ya, cendekiawan, namakan saya satu perkara yang paling bagus yang dibuat oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Lama ni. Tak pakai tie mungkin. Itu saja saya boleh fikirkan. Ya, Waf. So peranan saya dalam episod ni adalah untuk menyemak imbang Waf juga. Okay, you go for it. You go for it. Dia penyokong hebat KS ni. Okay. Banyak. Waf mengatakan bahawa tak ada direction, tak ada hala tuju yang jelas daripada pentadbiran PMX pada ketika ini. KJ tekankan soal kestabilan menjadi asas. Bukankah selain kestabilan, soal takbir urus tata kelola yang menjadi perkara yang dipercakapkan berkali-kali oleh PMX itu juga menjadi asas? Dan sebelum kita nak cakap tentang visi besar dan sebagainya, asas itu perlu diperkukuh dulu. Dan barangkali itu yang menjadi tumpuan PMX. Tidakkah itu patut dipuji dan diberikan kredit yang sewajarnya? Ya, saya nampak ada keikhlasan daripada beliau untuk melakukan reformasi ke dalam tata kelola kerajaan yang pada hari ini. Tapi pada masa yang sama, hipokrasi tetap kita boleh nampak dalam pelaksanaannya. Khususnya seperti yang mana kita tahu, pelantikan aktor-aktor politik dalam struktur agensi kerajaan, tak kisahlah GLC ataupun Badan Berkanun. Kerana janji mereka sebelum ini adalah untuk tidak melakukan sebegitu. Ketika mana mereka mengkritik Tan Sri Muhyiddin, Dr. Sri Ismail Sabri. Tapi kini, for the sake of political expediency, itu tetap berlaku bukan? Jadi janganlah hipokrit.
bagi saya pada mereka lah. Tapi selebihnya saya nampak ya tak nafikan usaha tu ada, tapi belum substantial bagi saya. Ya. Saya nak balik pada Perikatan Nasional. Ramai yang mengatakan, kalaupun saya kecewa dengan Pakatan Harapan, saya tak boleh bayangkan memangkah Perikatan Nasional ataupun menyokong Perikatan Nasional kerana pelbagai sebab, dan saya nak pergi ke sebab pertama dulu. You complain about economic direction Pakatan Harapan ataupun kerajaan hari ini. Economic direction Perikatan Nasional dilihat banyak fokus pada isu-isu populis. Ya, KWSP, mungkin dalam soal katakanlah subsidi besok nak di struktur semula, saya boleh bayangkan PN akan ke depan untuk mengkritik perkara itu. So there is no, mungkin akan disoal juga keikhlasan pihak pembangkang. Where is your economic narrative, ataupun hanya sekadar ride the wave dan apa saja yang popular pada ketika itu, itulah yang diperjuangkan. Bukankah itu menjadi satu masalah besar pada PN? Tak dinafikan sebagai parti politik kita sentiasa memahami denyut nadi rakyat. Isu-isu populis sentiasa menjadi perhatian kami. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat perbahasan dalam belanjawan, titah diraja, banyak saja kepimpinan ahli parlimen pembangkang membawa idea-idea yang bernas tentang pelbagai isu. Contoh? Tenaga boleh tenaga hijau. Contohnya saya sendiri membawa isu-isu berkenaan dengan pelaburan keluar, going out, strategi Malaysia seperti mana zaman Pak La, zaman Tun M dulu, ya. Dan juga isu-isu melibatkan pembangunan mapan. Semua ini dibincangkan. Cuma biasalah benda Tapi ni Waf bukan, setuju tak benda ni orang tak nampak? Ya, Betul. Saya nak menjelas sikit. Kenapa pandangan umum stereotip PN ni di parlimen dan juga di pentas ramah asyik cakap soal isu-isu 3R, race, religion, royalty, isu kaum, isu agama, isu raja-raja. Seolah-olah nak mainkan culture war ataupun perang budaya. Tak ada isu lain. Inilah PN. They have nothing else to talk about. True? Fair? tak betul. Itu stigma yang dilemparkan oleh media yang pro PH khususnya, yang tidak mengenali kami secara dekat. Dan saya katakan tadi, kalau kita lihat handset dalam parlimen, pertama kita ada komitmen Perikatan Nasional kepada shadow cabinet so-called, jawatankuasa yang telah ditubuhkan. Semua orang ada medan dia. Saya tak boleh bercakap isu-isu pengangkutan tanpa saya berbincang dengan shadow minister pengangkutan, IR Khairil Nizam, ahli parlimen Jerantut. Jadi kalau kita lihat dalam perbincangan dalam Dewan Rakyat, memang ada sebenarnya. Cuma ianya tidak popular seperti mana isu KWSP ataupun lawak-lawak yang dibuat oleh Datuk Seri Syahidan Kasim Arau. Ya, itu lebih digemari jadi soundbite dalam TikTok dan sebagainya. Tapi isu-isu substantif dibawa oleh pimpinan kami. Ya, tapi masalah dia sekarang orang tak tahu. Tak tahu. Dan selagi WAF dan grup dalam perikatan tak mampu pecahkan persepsi ini, matematik pengundiannya akan menyebabkan kalau dapat majoriti pengundi Melayu sekalipun dengan menggunakan culture war ataupun isu identity politik ini, identity politics, tidak cukup untuk menang. Kalau tak dapat sebahagian daripada pengundi bandar, sebahagian daripada pengundi bukan Melayu, apa strategi PN ya? Let's face it, Waf, kalau kita tengok kepada data dan juga angka daripada pilihan raya lepas, jumlah sokongan bukan Melayu terhadap Perikatan Nasional PN sangat negligible. So tanpa mengubah persepsi ni, kalau betul lah Waf kata, sebab bukan semua baca Hansard, Betul. you can never win Chinese votes. Yeah. Macam mana PN nak menang undi bukan Melayu? Saya setuju, ini kelemahan yang agak ketara lah dari segi kita nak menstruktur semula kerangka dan naratif Perikatan Nasional untuk Malaysia. Kita dah maklum Perikatan Nasional diterima oleh orang Melayu kerana pendirian kami dalam isu-isu 3R. Tapi saya pun setuju kerana kelemahan kami untuk mengenengahkan isu-isu yang lebih kepada pembangunan. Jadi perkara ini perlu ada satu anjakan dalam kempen kami, dan saya rasa Selangor akan membuka ruang tersebut. Sebab Selangor ni kita tahu bukan medan yang boleh kita selama-lamanya guna 3R untuk pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri. Ya. Jadi Selangor akan memaksa kepimpinan Perikatan Nasional untuk bercakap perkara yang Syaril bincangkan tadi. It's not enough, I agree with you. And another push, Waf, is
Waf cuba membayangkan dalam jawapan-jawapan Waf ni bahawa benda ni sebenarnya ada. Sebenarnya Perikatan Nasional lebih moderate daripada yang digambarkan. Tetapi dalam sesi pertama kita punya interview ni pun Waf telah menekankan identiti Waf sendiri sebagai Malay nationalist. Dan saya bayangkan lebih ramai dalam Perikatan Nasional sama ada dalam PPBM ataupun PAS yang mahu dikenali sebagai Malay nationalist. Jadi mungkin ini bukan soal masalah orang tak tahu. Sebenarnya Perikatan Nasional lebih syumul daripada yang digambarkan. Tapi actually you are. Most of you actually are Malay nationalist, conservative, reactionary, right-wing politicians. Yang mana, ialah KJ dengan saya pun pernah ada dalam parti UMNO dan kita ada unsur-unsur itu, tetapi tidak seperti mana yang dibayangkan oleh Waf sendiri. Jadi, how are you going to break that mold ataupun is there a way out? You're right. It's a challenge sebenarnya untuk kita bawa spektrum politik kami ni ke tengah sedikit. But do you have the personnel to do that? Because you yourself are right-wingers. No, I'm not. Saya bukan right-winger. Saya boleh kata center-right. Okay. Saya dengar In Flames. Ya, walaupun saya baca surah panjang-panjang ataupun saya semayang tak tinggal. Saya pun baca surah Ya, panjang. Alhamdulillah. Jadi, I do enjoy modernity. Tapi in our own mold. I think even Kelantanis, saya pun boleh cakap macam di Macang ya. Ramai orang ingat PAS, kerajaan negeri PAS ni kerajaan yang jumut dalam seni. Tidak. Di Kelantan, di Macang, tempat saya ada Edin Khoo. Ya. Ada Anak mendanai Khoo projek untuk kita memperkasakan Mak Yong. Dibantu oleh kerajaan negeri. Selagi mana tidak melanggar syariah, kerajaan negeri akan bantu dari segi ini. Yelah, tak ada wayang, tak ada konsert, kita faham. Tapi dari segi hal-hal yang lain, saya rasa PAS pun liberal dan menerima budaya moden dalam kehidupan, dalam seni. Ya, tapi dari masa ke semasa kita dapat kenyataan yang annoying daripada PAS. Contoh baru ni Coldplay punya konsert. Bukan saya nak besarkan isu Coldplay ni lah. Saya tahu ini bukan pendirian rasmi, dia keluar daripada seorang dua saja. Tapi that's the point yang saya nak sampaikan. Itu di blown out of proportion dan menjadi so-called image Perikatan Nasional. Jadi sebagai parti bersatu, rakan komponen dalam Perikatan Nasional, tugas kami ialah semak imbang each other. Jadi kalau ada perkara-perkara yang sebenarnya dibangkitkan tadi tidak bersesuaian dengan penerimaan pengundi contoh di Selangor, kita peringatkan kepada rakan kita dalam PAS, utamakan isu yang lebih utama. Contohnya pembangunan yang lebih lestari. Kita tahu di Selangor contohnya ada isu-isu pencerobohan hutan simpan ya oleh kerajaan negeri. Jadi if we are busy with this issue, kita tak akan bincang isu-isu seperti Coldplay itu sebagainya. Jadi it's a challenge sebenarnya untuk kami. So kena ada aulawiyat yang betul. Aulawiyat, ada jargon. Aulawiyat. What is aulawiyat untuk pendengar kita? Keutamaan. Keutamaan. Did you know that aulawiyat? I didn't know.